Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Moderator Dr. Abdul Aziz dan juga salam perkenalan kepada sahabat-sahabat pendidik semua. Saya Siti Faliha binti Yaakob. Bersama saya dalam penulisan ini Dr. Tengku Sardina Aini dan juga Dr. Nur Fahimah. InsyaAllah hari ini saya akan menjelaskan kajian kami yang bertajuk keterbatasan pendidikan darah wanita dalam kurikulum pendidikan Islam KSSM 1 tinjauan semula. Okay. Sahabat-sahabat semua, apabila kita menceritakan tentang pendidikan darah wanita, maka dia tidak lari dengan satu ilmu tentang darah haid, tentang darah nifas, darah istihadah dan hukum hakam yang berkaitan dengannya. Jadinya, dalam kajian saya ni saya memfokuskan tentang dua darah haid dan juga darah istihadah, sebab kedua-dua darah ini biasanya dialami oleh pelajar-pelajar di sekolah menengah. Al-Imam Syarwani dalam penulisannya, Hasyiah Al-Syarwani menyatakan bahawa ilmu tentang darah wanita, pendidikan darah wanita, haid, nifas dan istihadah ini adalah satu ilmu fardu ain yang wajib dipelajari oleh semua orang mukallaf, semua muslim, sama ada dia lelaki ataupun dia perempuan. Sebab apa? Sebab ilmu ni dia berkait dengan satu dalam bahagian ibadat iaitu bersuci. Seperti mana yang kita tahu, syarat kepada sahnya ibadat itu adalah dengan bersuci dulu. Jadi kalau seorang wanita dia tidak mengetahui tentang ilmu haid, sepatutnya dia mandi wajib pada sekian-sekian tapi dia tidak mandi wajib pada sekian-sekian dan dia akan mengakibatkan ibadat-ibadat dia seperti solat, puasa, iddah, talak dan lain-lain lagi. Perkembangan pendidikan darah wanita ni sebenarnya dah bermula lebih awal, bukanlah pada hari inilah. Jadinya bab darah wanita ni telah dibincangkan, telah dibicarakan pada zaman Rasulullah SAW apabila turunnya surah Al-Baqarah ayat 222. Kalau ada Quran boleh buka, wa yas'alunaka 'anil mahid. Wa yas'alunaka ini adalah soalan yang diajukan daripada para sahabat kepada Rasulullah SAW. Okay. Dalam tafsir Fakhrul Razi diceritakan bahawa persoalan ini diajukan sebabnya apa? Sebabnya pada waktu tu musim sejuk. Jadi pada sahabat Rasulullah ni, diorang ni risau dengan isteri-isteri diorang. Kenapa? Sebabnya waktu tu Arab Jahiliyah, apa yang berlaku jika seorang wanita itu datang haid, sama ada dia punya isteri ataupun anak datang haid, apa yang mereka buat? Mereka tidak akan diberi makan, mereka tidak akan diberi minum dan mereka tidak akan diberi pakaian selama mana orang itu haid. Dan perkara itu merisaukan para sahabat Nabi. Sebabnya mereka risau kalau mereka tak bagi isteri mereka makan, minum dan tukar pakaian pada musim sejuk, maka isteri mereka akan meninggal dunia lah, akan matilah. Dan daripada penurunan ayat ni, maka dijelaskanlah beberapa hukum, kemudian disambung juga dengan persoalan-persoalan yang diajukan kepada Rasulullah SAW oleh para sahabat-sahabat yang wanita, antaranya Fatimah binti Abi Hubaysh dan juga sahabiah Hamnah bin Jahsh. Mereka berdua ni adalah dua orang sahabat Rasulullah yang sering datang istihadah. Jadinya pada waktu tu setiap soalan yang mereka ajukan, Rasulullah SAW akan jawab secara individu mengikut masalah masing-masing lah. Okay, jadinya selepas je daripada pelbagai soalan yang timbul ni, maka dibukukanlah hadis dan kita boleh lihat dalam kitab-kitab hadis Muhtabar ada satu bab tentang darah wanita secara perinci. Kemudian perkembangan darah wanita ni diteruskan lagi pada zaman fuqaha mengikut aliran mazhab mereka masing-masing. Dan pada zaman Imam Syafi'i, bab darah wanita ni dilakukan secara istiqra'i. Kaedahnya secara istiqra'i yang mana Imam Syafi'i akan meneliti setiap wanita yang berada pada zaman dia untuk tahu umur paling awal berapa orang perempuan boleh datang haid, minimum datang haid berapa hari, maksimum datang haid berapa hari dan lain-lain perkara. Untuk di Malaysia, sebenarnya pada awal kedatangan Melayu Islam, bab darah wanita ni masih lagi dibincangkan. Bila ada lagi pengajian-pengajian pondok, mereka menggunakan kitab-kitab turas Arab ataupun kitab-kitab klasik Jawi. Tetapi sebaliknya yang berlaku pada hari ini, dan kalau kita perhatikan, bab darah wanita ni dia dah semakin kurang ditekankan dalam pembelajaran pendidikan Islam di sekolah. Nanti saya akan ceritalah dekat mana dia dikurang. Okey.
Seterusnya, daripada kekurangan, maksudnya daripada kurangnya pendekatan pembelajaran darah wanita ni di sekolah, maka timbullah dua masalah yang saya bawakan dalam kajian saya, yang kami bawakan dalam kajian ini. Yang pertama, stigma dan perspektif negatif tentang darah haid dalam diri masyarakat sehingga menghadkan ruang perbincangan dan pembelajaran. Dan yang kedua, berlaku kekeliruan dalam diri pelajar untuk menentukan darah haid dan darah istihadah. Isu yang pertama tentang stigma. Kajian yang dilakukan oleh Eng Liu dan juga Avani Manir mendapati bahawa sebenarnya pendidikan darah wanita ni, stigma dan perspektif negatif ni, dia bukan hanya berlaku di sekitar kita di Malaysia, tapi dia adalah global, isu global yang mana sebenarnya wanita di luar sana, kalau mereka datang haid, mereka akan dianggap sebagai wanita yang kotor, wanita yang tidak suci, dan benda ni adalah benda peribadi. Sebab tu kita tengok tak ada lagi orang yang cerita tentang darah haid dia secara besar-besaran. Okay? Sebab dia merasakan benda tu adalah benda yang malu dan bersifat peribadi sehingga menghadkan ruang perbincangan. Di Malaysia pula, kesan kepada terhadnya ruang perbincangan pembelajaran darah wanita ni, apa yang berlaku di Malaysia, berlakunya isu yang kedua iaitu isu kemiskinan haid. Kalau sahabat-sahabat pernah dengar, isu kemiskinan haid ni adalah satu situasi yang mana wanita sukar untuk mendapatkan kelengkapan haid mereka. Itu pertamalah dari segi kelengkapan haid, diorang susah nak dapat. Ada wanita yang menggunakan tuala haid dia yang sama sepanjang hari. Ada yang basuh dan guna semula. Ada yang menggunakan peralatan lain untuk menggantikan tuala wanita seperti surat khabar dan sabut. Sebabnya apa? Kita tahu tuala wanita sekarang ni mahal. Jadi orang yang ada masalah kewangan, mereka sukar untuk beli. Dalam keadaan diorang datang haid. Jadi diorang nak buat apa? Itu adalah salah satu caranya. Cuma kesannya adalah benda tu akan bagi efek, bagi kesan kepada kesuburan wanita tersebut. Dan sahabat-sahabat semua, isu kemiskinan haid ni, dia bukan hanya berlaku dekat wanita dewasa sahaja, tetapi dia berlaku juga dekat pelajar-pelajar wanita. Satu berita pada tahun 2021, Dr. Nur Ashikin, Menteri Pembangunan Wanita Negeri Perak, dia menyatakan bahawa seramai 1,730 orang pelajar perempuan di Perak masih lagi mengalami kemiskinan haid. Diorang susah nak dapat kelengkapan haid. Dan benda ni berlaku juga dekat negeri Sabah dan Sarawak. Akibatnya apa? Pelajar-pelajar ini yang pertama mereka tidak hadir ke sekolah dan yang kedua mereka malu untuk melakukan aktiviti fizikal. Jadi cuba kita bayangkan apabila pembelajaran darah haid ini tidak dipelajari dengan baik, orang akan merasa malu dan setiap kali pelajar itu datang haid selama 7 hari, dia tidak akan datang ke sekolah. Itu kalau dia datang haid selama 7 hari sebulan. Kalau dia datang haid lebih daripada tu, contohnya 15 hari, so dalam 1 bulan dia tak akan datang sekolah 15 hari. Mengakibatkan dia akan berlaku keciciran pelajaran. Okay. Dan isu yang ketiga adalah sebenarnya kajian yang dilakukan oleh Siti Fatimah Salim mendapati bahawa pembelajaran tentang darah wanita ni sekarang dia berorientasikan kepada alternatif sendiri. Kita dapat ilmu darah wanita ni daripada mak, daripada kakak, daripada nenek. Dia tidak ada satu pembelajaran yang khusus untuk darah wanita. Kesannya apa? Kesannya bila berlaku isu-isu macam ni, wanita tu sendiri dia akan jadi tak tahu nak tentukan darah haid ke, darah istihadah ke, darah nifas. Dan pastilah yang bagi kesan lebih mendalam adalah pada ibadat dia lah. Sepatutnya dia solat, dia tak solat. Sepatutnya dia tak solat, dia solat bertukar-tukar macam tu. Okey. Jadi rentetan daripada isu-isu yang saya sebutkan tadi, maka kajian ini ingin mengisi kelompokan yang ada dan objektif kajian saya adalah, objektif kajian ini adalah pertama kita nak kenal pasti ilmu asal darah wanita apa yang sepatutnya dipelajari oleh pelajar-pelajar di sekolah menengah. Dan yang kedua kita nak analisis faktor-faktor yang menyebabkan pendidikan darah wanita ni dia kurang diberi penekanan dalam sekolah. Untuk kajian saya menggunakan metodologi kajian kuantitatif. Pada asasnya kajian saya terbagi kepada 3 fasa. Cuma dalam kajian ini, penulisan kali ini saya memfokuskan kepada fasa yang pertama yang menggunakan kajian kualitatif secara analisis kandungan.
Data-data diperoleh daripada sumber seperti DSKP, Dokumen Standard Kurikulum Pentaksiran Mata Pelajaran Pendidikan Islam, dan juga buku teks pendidikan Islam, SSM, artikel dan juga kajian-kajian ilmiah. Dapatan kajian yang saya nak kongsikan pada hari ini, yang pertama sekali ilmu asas yang wajib dipelajari oleh pelajar sekolah menengah. Ilmu yang paling awal apa yang diorang kena belajar adalah, kata Imam Romli ada 4 benda yang pelajar-pelajar ni kena tahu. Bila bab darah wanita, 4 benda ni diorang kena tahu. Yang pertama, pelajar-pelajar ni kena tahu hukum hakam tentang darah haid. Apa perkara yang dilarang, apa perkara yang tidak boleh dibuat, apa perkara yang boleh dibuat. Okay. Yang kedua, mereka kena tahu dan tahu kira. Macam mana umur paling minimum seorang wanita tu datang haid. Sebab kita tahu kadang-kadang budak-budak sekarang dia lebih besar, jadi dia membesar dengan cepat, jadi boleh jadi darah tu datang lebih awal, umur 7 tahun. So kalau dia tak tahu umur paling awal tu berapa, maka itu akan mengakibatkan kepada kekeliruan pada dia. Yang ketiga, pelajar-pelajar ni dia kena tahu dan tahu kira tempoh minimum haid boleh datang 24 jam. Tempoh maksimum haid boleh berlaku 15 hari 15 malam. Dan yang keempat, mereka kena tahu dan tahu kira tempoh minimum suci haid adalah 15 hari suci. Kenapa kajian ini memfokuskan kepada pelajar sekolah menengah? Kajian yang dilakukan oleh Siti Arfah Kamarul Zaman mendapati bahawa rata-rata pelajar wanita pada hari ini mengalami haid pada umur 13 tahun dan ke atas. Dan kajian disupport juga dengan kajian dilakukan oleh Maria Pen yang mendapati bahawa 60% dari pelajar-pelajar yang mengalami haid di sekolah menengah, mereka ni mengalami heavy menstrual. Maksudnya diorang ni dapat darah yang terlalu banyak sehingga menyebabkan diorang ni susah nak datang sekolah. Dan biasanya heavy menstrual ni berlaku lama dan terlalu banyak. So dia akan sukarlah kepada dia untuk ada ke sekolah dan melaksanakan apa-apa aktiviti. Kemudian dapatan saya yang kedua tentang faktor keterbatasan pendidikan darah wanita di sekolah ni. Yang pertama sekali, kurangnya pendedahan elemen darah wanita dalam kurikulum yang sedia ada. Sahabat-sahabat semua, jika kita amati dalam kurikulum pendidikan Islam yang ada sekarang, perkataan bukan bab perkataan darah wanita dia ada terletak dekat pendidikan Islam tingkatan 1 dan pendidikan Islam tingkatan 2. Dalam bab mandi wajib untuk tingkatan 1 dan dalam bab puasa benteng diri untuk tingkatan 2. Tetapi dia hanya sekadar perkataan. Contohnya dalam bab mandi wajib tingkatan 1, perkataan haid dan nifas disebut dalam perkara-perkara yang wajib untuk mandi wajib. Okey. Dan dalam pendidikan Islam tingkatan 2, perkataan haid dan nifas disebutkan sebagai perkara yang dilarang untuk puasa. Sekadar itu sahaja. Dan dalam buku teks tingkatan 1 tu ada satu sisipan tentang definisi darah. Jadinya pelajar-pelajar sekarang pendidikan Islam dekat SSM, mereka hanya tahu tentang darah wanita secara itu sahaja. Tahu definisi, tahu kenapa kena mandi wajib. Diorang tak tahu macam mana nak kira, macam mana nak tentukan darah yang keluar. Sedangkan problem dia adalah darah tu keluar tu nak tentukan dekat macam mana sebenarnya, kiraan dia macam mana. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa berlakunya faktor keterbatasan ini? Sebabnya kekurangan bahan pengajaran pendidikan darah wanita yang khusus. Kajian yang dilakukan oleh Muhammad Faiz mendapati bahawa buku teks pendidikan Islam sekarang ini dia ada topik yang berulang-ulang dan ada grafik yang tidak jelas. Dan topik yang berulang-ulang ni sebenarnya betul, dia terbukti dalam pendidikan Islam tingkatan 1 dan tingkatan 2, bab mandi wajib dan juga bab puasa benteng diri itu sebenarnya telah dipelajari oleh pelajar pada umur 9, pada tahun 3, tahun 4 dan tahun 6. Mereka dah belajar dah benda ni dan diulang balik waktu naik tingkatan 1. Jadi bab darah wanita ni tak ada perkembangan pun lah dekat situ, belajar benda yang sama. Okey. Dari segi kajian Siti Fatimah Salih pula, dia mendapati bahawa skop cakupan pendidikan darah wanita ni, apabila Siti Fatimah buat satu kajian kepada guru-guru pendidikan Islam
mereka ni bersetuju bahawa skop cakupan pendidikan Islam, pendidikan darah wanita dalam subjek pendidikan Islam ni sangat sikit. Yang mana menyebabkan guru-guru ni terpaksa ambil tambahan rujuk kepada kitab-kitab lain ataupun video-video lain untuk terangkan bab hid kepada pelajar-pelajar mereka. Okey, dan yang ketiga, faktor kenapa keterbatasan ini berlaku adalah pengetahuan guru pendidikan Islam itu sendiri. Kajian yang dilakukan oleh Nur Hanani mendapati bahawa pengetahuan guru akan memberi kesan kepada pengajaran guru dan juga pedagogi yang guru itu laksanakan. Jadi kajian yang dilakukan oleh Agnew mendapati bahawa guru yang tidak mempunyai ilmu darah wanita, mereka akan rasa malu nak sebut benda ni, nak mengajar dan nak sebut darah wanita ni dalam kelas mereka yang ada campuran antara lelaki dan perempuan. Kalau kelas perempuan saja mungkin tak ada masalah. Tapi kita tahu dalam sekolah kebangsaan sekarang, sekolah menengah kebangsaan, kelas tu bercampur antara lelaki dan perempuan. Jadi sekiranya guru tidak ada ilmu tentang darah haid dan dia tidak tahu kepentingan bab darah haid ni, dia akan rasa malu untuk mengajar. Kajian yang dilakukan oleh Siti Fatimah Salim pula mendapati bahawa kelas pengajian dewasa ataupun kelas pengajian yang adanya pelajar-pelajar sekolah menengah dan sekolah rendah di situ, masih lagi gurunya mengajar dalam keadaan yang salah faham. Contohnya salah faham dari segi warna darah, dari segi adat, dari segi kiraan maksimum haid. Dan benda tu akan bagi kesan kepada pelajar yang mendengar. Mereka akan mengambil satu ilmu yang salah lah, maksudnya satu ilmu yang salah faham lah, dan dia akan mengamalkan kepada diri dia. Okey. Dan yang terakhir, kesimpulan yang saya boleh buat tentang kajian pendidikan darah wanita ni, pembelajaran darah wanita dalam kurikulum pendidikan Islam ni bersifat implisit. Maksudnya dia tidak jelas. Hanya disebutkan secara sekali lalu, macam tadi, sekadar hanya sisipan, dan dia tidak ada fokus ataupun objektif pembelajaran yang jelas. Hanya disebutkan dalam mandi wajib dan juga bab puasa. Jadi cadangan kami untuk kajian ini, kajian ini adalah supaya ada justifikasi penilaian semula silibus kurikulum pendidikan Islam SSM, supaya ditambah bab darah wanita supaya dia boleh dibelajar oleh semua pelajar dan boleh mampu selesaikan kekeliruan yang berlaku. Itu sahaja untuk hari ini. Semoga sahabat-sahabat dapat manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.